Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah ma sya Allah la yasrifu su'a illallah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz pengacara majlis, yang saya hormati Ustaz Salih Azman Muhammad pengerusi masjid, pengurus masjid, seluruh ahli dan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, pentadbir masjid, pegawai-pegawai syarak. Panjang sangat, banyak pula nak sebut soal-soal. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, sedang hadirin dan hadirat, para tetamu Allah SWT sekalian, alhamdulillah. Pertamanya panjat dan puji dan syukur kepada Allah SWT yang limpah kurnia inayah dan taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat sama-sama pada malam ni, alhamdulillah, masjid tuan-tuan yang sangat cantik ini, sejuk, selesa, sangat sesuai untuk buat tidur waktu kuliah. Sedap dan lazat, nikmat. Allah melimpahkan rahmat. Bila rahmat limpah tu tenang, rasa khusyuk, tawaduk, lena. Cerita dia. Ala kulli hal, sebelum nak masuk bincang tentang Ramadan, ada satu tajuk sangat penting untuk tuan-tuan kita bincang dulu, iaitulah apa yang akan berlaku pada malam esok. Saya rasa sangat cantik untuk kita bincang dan bahaskan sebelum daripada kita bincang tentang Ramadan. Sebab kritikalnya malam besok. Malam besok ni tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, nisfu Sya'ban. Maksud nisfu itu separuh. Sya'ban, bulan Sya'ban. Apa kelebihan malam nisfu Sya'ban ni? Ada beberapa hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang kelebihan nisfu Sya'ban. Yang pertama, kata Nabi SAW, hadis daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, innallaha la yattali'u fil lailin nisfi min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqihi illa limusyrikin aw musyahidin. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan semua makhluknya kecuali orang yang syirik dan orang yang bermusuh-musuhan. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, innallaha ta'ala yanzilu lailatin nisfi min Sya'ban ila sama'i dunya fayaghfiru li akthar min adadi sa'ari ghanami kalbin. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allahumma salli Muhammad, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dengan maksud rahmat Allah melimpah kepada hamba dia. Allah dekat dengan hamba dia pada malam nisfu Sya'ban, dan kemudian mengampunkan sebanyak bilangan bulu kambing pengawal. Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Jadi hadis pertama cerita tentang Nabi SAW, Allah nak mengampunkan dosa hamba-hamba dia. Hadis yang kedua juga menceritakan tentang pengampunan kepada dosa hamba dia. Hadis yang ketiga daripada Abu Tha'labah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, inna kana lailatun nisfi min Sya'ban idla'allahu ila khalqi fayaghfiru lil mu'minin
wa yumlil kafirin wa yad'u ahlal hiqdi bihiqdihim hatta yad'u atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila tiba malam nisfu Sya'ban, Allah melihat kepada makhluknya, kemudian Allah mengampunkan orang yang beriman serta mengabaikan orang-orang yang kufur dan membiarkan orang-orang yang dengki sehinggalah mereka meninggalkannya, yakni sifat kedengkian tersebut. Hadis ini sallallahu alaihi Muhammad diriwayatkan oleh Syuaib Al-Iman. Yang berikutnya tuan-tuan, hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yati'ullahu azza wa jalla ila al-khalqi al-lail nisf min Sya'ban fayaghfir li 'ibadihi illa sallallahu alaihi Muhammad bi ithnaini musyahin wa qatil nafsi." Allah SWT melihat pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan hamba-hambanya kecuali dua golongan, iaitu orang yang bermusuhan dan orang yang membunuh diri. Dalam sebuah hadis yang lain dan beberapa hadis yang lain lah tuan-tuan. Jadi subhanallah, itu di antara kelebihan-kelebihan pada malam nisfu Sya'ban. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan, Allahumma salli ala Muhammad, ada 5 malam makbul doa. Yang pertama, malam Jumaat. Yang kedua, malam Hari Raya Aidil Adha. Yang ketiga, malam Raya Aidil Fitri. Yang keempat, malam 1 Rejab. Dan yang kelima, malam nisfu Sya'ban. Jadi itu di antara kelebihan-kelebihan daripada malam nisfu Sya'ban. Baik, apa kita kena buat malam esok? Nombor 1, Allahumma salli ala Muhammad. Nombor 1, perbanyakkan Allahumma salli ala Muhammad, minta ampun kepada Allah. Banyakkan istighfar, sebab Allah duk tunggu nak ampunkan dosa. Jadi peruntukkan malam besok untuk kita banyak istighfar, banyak muhasabah diri. Bangkitlah semayang 2 rakaat sunat taubat ke, ataupun tuan-tuan angkat tangan, tuan-tuan minta ampun sungguh-sungguh. Belajar untuk menangis dengan dosa. Susah kita ni nak menangis dengan dosa tuan-tuan. Tahu pasal apa? Pasal hati kita keras. Dosa ni dia ada getak dalam hati. Dia getaran daripada dosa. Dan getaran daripada dosa ni akan rasa bergantung kepada kuat ataupun ringan ataupun nipis iman dia. Lagi kuat iman dia, getaran dosa ni makin kuat. Makin nipis iman dia, getaran dosa ni makin ringan. Dan mungkin tak rasa langsung. Nabi SAW, para sahabat cerita, kami para sahabat Nabi, kalau kami buat dosa, kami rasa macam gunung nak jatuh timpa kami. Tapi orang munafik daripada kalangan kami, bila buat dosa, dia rasa macam lalat hingga ke hidung dia, lalu dia buat begini-begini. Kita ni sampai tak rasa apa pun, bukan cerita lalat, lalat pun tak rasa dah. Pasal hati kita ni dah keras, dosa kita tu accumulated, dah berkumpul. Kata Imam sallallahu alaihi Muhammad Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab tafsirnya, dalam mentafsirkan ayat sallallahu alaihi Muhammad, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Sebut khatamallah, Allah khatamallah ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas pandangan mereka, hisyawah, dinding, tak nampak, walahum adzabun azim, bagi mereka azab yang sangat berat. Kata Imam Ibnu Katsir, hati kita ni macam tapak tangan. Bila tapak tangan terbuka ni, sallallahu alaihi Muhammad, apa semua benda pun boleh letak, semua boleh tadah, semua boleh tahan. Tapi bila kita buat satu dosa, dia akan tutup. Buat satu dosa, tutup lagi. Buat satu dosa, tutup lagi. Akhirnya hati kita jadi macam ni. Bila hati kita tutup, macam dipanggil khatam. Bila khatam lagu ni, nasihat tak boleh masuk. Cerita syurga neraka tak boleh nak masuk.
Orang cerita buat amal tu dapat pahala gini-gini, tak boleh nak masuk. Semua tak boleh nak masuk pasal hati lagu ni. Habis yang tinggal kat dalam apa ni? Yang tinggal kat dalam ni ialah sifat-sifat mazmumah, sombong, riak, ujub, takabur, duduk dalam ni tak boleh nak keluar. Pasal apa? Dosa. Dosa. Dan kita duk risau hati kita jadi lagu tu. Hati kita lagu tu. Sebab tu tak boleh teriak. Tak boleh sekali pun nak keluar yang mata takut sikit. Ya Allah, dosa aku buat dulu. Pasal apa sampai tak boleh nak keluar? Pasal tak rasa. Pasal apa tak rasa? Hati keras. Pasal apa hati keras? Dosa banyak. Dosa banyak. So, besok ambil peruntukan sikit waktu. Kita dalam qiyamul lail kita tu, kita istighfar banyak. Istighfar tu bagi rasa. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampun dosaku ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Cuba bagi menangis sekali. Dan kalau keluar air mata tuan-tuan tu, tuan-tuan ambil air mata tu, tuan-tuan lumukkan kat muka, kat badan. Sebab air mata yang keluar kerana takutkan sallallahu alaihi Muhammad Allah, dia akan jadi pendinding daripada api neraka. Itu kata Sayyidina Abu Bakar, kalau tak boleh menangis, paksa diri untuk menangis. Buatlah lagu-lagu mana pun, minta ampun pada Allah. Ya Allah nak ampun dosa ni. Malam besok Allah nak ampun dosa tuan-tuan. Tuan-tuan syarat dia, tuan-tuan bangkit minta ampun pada Allah. Boleh buat satu. Macam tak mau nak jawab pasal apa? Boleh tak ni? Berdoa. Esok banyakkan doa. Daripada malam besok, tuan-tuan susun doa elok-elok. Susun doa elok-elok. Mula minta ampun kat diri sendiri, minta ampun kat mak ayah, minta ampun dengan untuk guru-guru, minta ampun. Bahagian nombor 1, cerita minta ampun. Bahagian nombor 2, cerita Sallallahu Muhammad tentang dunia apa, benda apa kita nak dalam dunia kita ni. Boleh tak nak minta kaya? Boleh tak? Minta lah tuan-tuan. Dengan kaya tuan-tuan manfaat balik pada agama, tidak? Nak bayar zakat, nak tolong orang susah, minta lah kaya, tak ada masalah, minta kaya. Daripada 10 sahabat yang dijamin syurga tu, tak kurang 7 orang tu super kaya, bukan cerita kaya, sangat kaya. Tak. Minta bisnes maju, minta Sayyid Muhammad naik pangkat ke, minta apa-apa dalam hidup, minta keluar pada bebanan hutang, minta sihat tubuh badan, minta jauh daripada musibah, penyakit, fitnah, minta. Bahagian 2 ni bahagian dunia. Minta. Ni saya cuba susun kat tuan-tuan ni, senang tuan-tuan nak buat. Nanti esok punya. Boleh. Habis bahagian dunia tuan-tuan, tuan-tuan tahulah tuan-tuan minta apa, anak-anak soleh lah, apa semua, anak nak buat perangai apa semua, buh dalam tu. Bahagian nombor 2. Biar panjang tak apa. Panjang tuan-tuan dengan Allah esok ni. Cuti pula tu, Ahad, Sabtu Ahad kan, cuti pula tu. Tuan-tuan bangkitlah betul-betul. Nombor 3, minta kebaikan pada bahagian waktu sakaratul maut, waktu kritikal lah. Minta mati husnul khatimah, minta jangan mati dalam fitnah, minta mati dalam keadaan yang baik, minta mati jangan dalam menyusahkan orang, minta kebaikan-kebaikan waktu husnul khatimah, waktu kematian tu. Saya Muhammad minta malaikat mai tu elok, minta apa semua. Yang keempat, alam barzakh. Minta kebaikan di alam barzakh. Minta mati kubur kita tu jadi taman syurga. Minta kubur kita tu jauh daripada fitnah, daripada azab kubur. Apa saya yang keluar cerita tentang alam barzakh tu. Tu nombor 4. Nombor 5, cerita padang mahsyar. Mahsyar, dan minta supaya dapat naungan arasy Allah, minta supaya dapat makan, dapat minum padang mahsyar, dapat pakaian, minta supaya bangkit dengan Nabi, minta supaya timbang hisab tu belah kanan, minta supaya mudah titian sirat, minta dapat minum telaga Kautsar, minta Ustaz Muhammad supaya dapat kebaikan-kebaikan, ketenangan semua di padang mahsyar, minta bangkit, dapat syafaat Nabi tu padang mahsyar.
Habis pada masyar, yang last, minta supaya Allah masukkan kita ke dalam syurga. Minta supaya masuk ke dalam syurga, jauh pada api neraka. Ni blok, saya dah blokkan kat tuan-tuan dah. Untuk tuan-tuan susun, balik malam ni, panggil isteri, duduk suami isteri, depan-depan, nah kita nak minta apa, mari kita list. Type semua panjang. Biarlah 6-7 muka surat pun tak apa. Semua apa yang keluar minta. Esok malam makbul doa. Betul-betul yang esok malam makbul doa. Maka manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya untuk kita berdoa sungguh-sungguh. Print 2 set, kita punya 1 set, isteri kita 1 set. Kalau ada anak-anak kita yang mana duduk jauh-jauh apa ni, email pergi hantar pergi kat dia apa lah ni, mana ada email lah ni, hantar pakai apa ni, attach dekat punya WhatsApp ke apa, bagi hampa tolong doa yang ni. Bagi semua-semua berkat doa. Nombor 2. Nombor 3 nak buat apa? Nombor 1 kita buat minta ampun. Nombor 2 banyak doa. Nombor 3 nak buat apa? Qiyamul Lail. Qiyamul Lail esok. Qiyamul Lail ni macam mana? Dah bangkitlah, mayang tahajud dulu 2 rakaat. Kemudian bangkit pula semayang taubat 2 rakaat. Kemudian bangkit pula semayang hajat 2 rakaat. Kemudian kalau tuan-tuan rajin, buatlah mayang tasbih, kan? Kemudian tutup dengan sunat witir. Esok buat qiyamul lail. Kalau tuan-tuan nak buat di masjid, ahlan wa sahlan, tu paling baik. Sebab Allah SWT, tuan-tuan jangan duk anggap kata benda tu benda yang tak baik. Tuan-tuan tahu tak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, kata Imam Allahumma salli ala Muhammad Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Apa kata Ibnu Rajab Al-Hambali sallallahu alaihi Muhammad? Berkaitan malam nisfu Sya'ban, pada zaman dahulu para tabi'in daripada penduduk Al-Syam, penduduk Syams, seperti Khalid bin Ma'dan, seperti Makhul, Luqman bin Amir dan beberapa tabi'in yang lain, mereka memuliakan malam tersebut dengan mereka bersungguh-sungguh beribadah pada malam tersebut. Tuan-tuan, buatlah majlis di masjid, panggil orang ramai-ramai, kita berhimpun ramai-ramai untuk kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kita bagi tajuk dia. Tajuk dia ialah Allahumma salli ala Muhammad, Munajat nisfu Sya'ban di Masjid Putra Haid. Saya duduk heja, di Masjid Pawatara Putra Ha Alif Haith. Itu duduk baca kat dinding tu tulis Jawi, Masjid Putra Haith. Tu. Jadi subhanallah, dan buat malam munajat nisfu Sya'ban. Buatlah tuan-tuan. Tuan-tuan tak buat masjid, tuan buat di rumah. Yang penting tuan-tuan tolong qiyamul lail pada malam besok. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi subhanallah, maka itulah di antara benda yang kita boleh buat. Selain daripada itu, perbanyakkan ibadat, kita bersedekah, kita berselawat pada Nabi SAW, kita banyakkan baca Al-Quran. Dan yang paling penting, malam besok tolong jangan buang malam besok tu, bazirkan macam tu saja, rugi sangat. Boleh tuan-tuan? Tu malam besok, malam nisfu Sya'ban. Baik, tuan-tuan yang sekalian, saya sempat nak masuk tajuk kita ni. Tajuk kita Road to Ramadan. Memang kita nak masuk ke Ramadan ni. Cumanya, apa rasa dalam hati bila nak masuk Ramadan? Tuan-tuan rasa apa? Tuan-tuan saja yang boleh tahu apa yang ada dalam hati tuan-tuan ni bila nak masuk Ramadan ni. Ada 3 jenis. Nombor 1, dia punya excited nak masuk Ramadan ni. Dia punya seronok seronok. Dia ada 2 jenis seronok lah. Satu seronok ni tuan-tuan pasal ibadat. Satu seronok pasal niaga. Ini start berniaga ni. Stok barang, simpan stok. Dia pun punya berniaga bulan Ramadan ni tuan-tuan. Selipar celup tepung pun orang beli. Jangan main-main. Selipar celup tepung viral pun dah beratak. Aduh. Dia pun punya berniaga bulan Ramadan. Setahun tak payah berniaga. Dia pun punya seronok, excited nak masuk Ramadan. Ada orang seronok nak masuk Ramadan sebab ibadat. Kelompok kedua, kelompok yang dia tak rasa apa-apa. Nak masuk Ramadan, tak rasa apa. Ni Rejab, ni Sya'ban ni. Ni nak masuk tengah Sya'ban lah. Maksudnya
Lagi 15 hari nak masuk Ramadan. Hang rasa apa? Tak rasa apa? Ni nak kena puasa. Tak apalah, puasa lah, nak buat macam mana? Ni nak pergi main tarawih. Dah lah, dia kata pergi lah. Kalau pergi, rajin aku pergi lah. Tak rajin, tak apa, aku duduk rumah je. Benda tu sunatnya. Dia tak rasa apa, tak rasa apa. Dia tak ada plan apa, dia tak ada apa, tak ada rasa apa-apa. Nombor 3, ialah kelompok yang rasa roplah jingga. Itu Penang kata. Dia serabut. Dia kata, Allah, susah nak main pula dah. Nak main Ramadan pula, nak kena puasa lah. Sehari dia siang tak boleh makan lah. Lepas tu sehari dia pun nak pergi mayang tarawih ramai-ramai lah. Aku kalau mereka tak mau, mereka nak pergi, mereka pergi tak apalah. Dia pun duk kisah aku nak pergi, tak pergi pasal apa. Dia duk perli-perli kat Facebook pasal apa. Yang duk kata, dia jadi gelisah, dia tak seronok bila nak masuk Ramadan. Ini 3 kelompok manusia. Sebuah hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad daripada Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah daripada Allahumma salli ala Muhammad, kata Nabi SAW, "Adullukum syahrukum hadza bimahlufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma marra bil mu'minina syahrun khairul lahum minhu wala bil munafiqina syahrun syarrul lahum minhu. Inna Allah azza wa jal la yaktubu ajrahu wa nawafilahu min qabli an yudkhilahu wa yaktubu israhu wa syaqa'ahu min qabli an yudkhilahu atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam." Allah Subhanahu wa taala menaungkan kepada kamu dengan berlabuhnya bulan Ramadan ini dengan Rasulullah SAW bersumpah, tidaklah berlalu ke atas orang mukmin, orang Islam, orang mukmin yang lebih baik bagi mereka daripada bulan Ramadan. Dan tidaklah kepada orang munafik itu lebih teruk daripada bulan Ramadan. Ini 2 jenis yang kita cerita hari ni. Nombor 1, orang beriman, seronok ni, excited ni nak masuk Ramadan. Bahkan bila kita ada excitement nak masuk Ramadan, ni saya duk cerita kat tuan-tuan, duk kata kat diri sendiri, kadang-kadang kita pun duk rasa macam lah hati kita bercampur baur tau, bercampur baur lah perasaan kita bila nak masuk Ramadan ni. Tapi bila kita duk baca ni, ya Allah, aku ni sebenarnya duduk posisi mana ni? Orang beriman, dia punya seronok nak masuk Ramadan ni pasal itu pesta ibadah. Bahkan Nabi sebut dalam hadis ni, Inna Allah azza wa jalla yaktubu ajrahu wa nawafilahu min qabli an yadkhilahu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah menulis pahala ganjarannya sebelum menjelmanya bulan lagi. Untuk orang beriman ni, untuk kita yang excited nak pergi ni, kita dah plan dah. Bila tempat yang kita nak pergi tu tempat istimewa, dan kita rasa susahnya nak dapat modal nak pergi. Contoh, macam tuan-tuan yang pergi haji. Kita tak ada duit nak pergi haji. Tiba-tiba himpun sikit, dapat sejumlah duit. Dengan duit ni kita dapat pergi haji tahun tu, yang kita simpan dah 20 tahun. Tuan-tuan agak haji kita tu lagu mana? Ada tak tuan-tuan nak pergi jalan-jalan, nak pergi apa ni, saya Muhammad satgi nak pisah, nak balik, lepas tu satgi nak dah, kita akan susun amalan kita cukup-cukup. Bagi apa? Alang-alang aku nak pergi dah, aku dah spend begitu banyak, aku nak buat to the maximum. Betul tak ni? Patutnya kita masuk Ramadan lagu tu lah tuan-tuan. Nabi kata dalam sebuah riwayat, Sayyidina Anas Muhammad, amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, yang amalan itu amalan fardu, Allah ganda 70 kali ganda. Bulan biasa ataupun Sayyidina Muhammad, amalan-amalan sunat yang kita lakukan seumpama fardu. So kalau kita semayang bulan Ramadan macam semayang 70 hari pi ke depan. Ni bulan biasa ni tak sah kita semayang maghrib. Ingat tak peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi SAW naik pergi langit, terima berapa kali semayang? Mula-mula kali 50. Turun jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata naik, tak, jangan, dia tak larat, naik balik, naik potong 5, turun, naik balik potong 5, naik potong 5, 9 kali naik turun, tinggal 5. Tu pun dia duduk kata lagi, tak puas hati Ustaz, pasal apalah dia tak naik sekali lagi. Kalau naik sekali lagi settle Ustaz, kami tak payah semayang terus, dia kata.
Waktu Nabi nak keluar daripada Nabi Musa AS, dengar satu suara, aku sempurnakan kepada kamu kefarduanku. Setiap kebaikan yang kamu lakukan, aku gandakan 10 kali ganda. So, maksudnya walaupun kita solat 5 kali, tapi pahala dia tetap 50. So, kalau kita boleh bayang, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh bayang tak? Dari mula tuan-tuan balik dulu, hari pertama tuan-tuan balik tu, angkat-angkat takbir tu, Allahu Akbar, semayang yang pertama tuan-tuan buat selepas tuan-tuan balik itu macam semayang 10 hari pergi ke depan. Betul kan? Dah 10 kali ganda kan? So esok semayang lagi hari kedua, tapi pada nilai dia macam tuan-tuan semayang hari ke-11 sampai hari ke-20. Lusa semayang lagi hari ketiga, macam hari ke-21 sampai hari 30. So kalau maksud setahun tuan-tuan semayang, nilai dia macam semayang dah 10 tahun. Faham tak faham tu? Kalau kita dah semayang 10 tahun, nilai semayang kita dah macam 100 tahun sebab 10 kali ganda. Itu tak kira semayang jemaah lagi. Kita semayang jemaah kali dengan 27 kali ganda lagi. Ambil yang basic saja. Kalau 10 tu, kita punya umur mungkin 60 tahun, kita semayang dah 50 tahun, pahala semayang yang kita buat yang ganda 10 tu dah mencecah 500 tahun. Betul tak tu? Saya kira tu. Tu tak masuk Ramadan lagi. Tang Ramadan saja tu, yang 30 hari tu, semayang yang tuan-tuan buat kali 70. So kalau 30 hari punya semayang, yang setiap semayang tu 70 kali ganda, total up, Sayyidina Ali Muhammad, bahagi dengan 360 hari setahun, tang semayang dalam bulan Ramadan tu saja 5 tahun. Roughly lah kita ambil round up figure dia. 5 tahun. Tang bulan Ramadan tu saja. Yang 30 hari tu. Kalau tuan-tuan semayang jemaah kali dengan 27 kali ganda lagi. Satu semayang tu 1890. Bagi dengan 300 tahun, bagi 360 hari setahun, nilai satu semayang tu 5 tahun. Satu ya. Kali dengan 30 hari. Maksudnya semayang tuan-tuan buat pada setiap bulan Ramadan, nilai dia 150 tahun. Mau faham ke tak faham, aku tak tahulah. Nak cerita banyak lah. Kalau 10 tahun kita semayang, dah 1500 tahun. Kalau 10 tahun kita ikut, kita dua dalam bulan Ramadan, kita ni 10 tahun, maksudnya 10 tahun tu sudah 1500 tahun punya pahala semayang yang kita kutip hanya dalam bulan Ramadan yang kita semayang berjemaah pada dia. Ini kelebihan yang kita dapat dalam bulan Ramadan. Jadi excited tak patut nak pergi masuk Ramadan ni? Excited lah, seronok lah. Ni ganda pahala punya banyak ni. Lepas tu pula, semayang sunat. Ma min abadin yasjudu lillah sajadatan illa kataballahu bi hasanatan wa muhyat anhu bi sayyi'atan wa rafa'a bi darajatan. Tidaklah seorang yang sujud, melainkan setiap sujud tu Allah tulis satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Saya nak bagi satu contoh tuan-tuan, satu contoh. Tuan-tuan main malam ni nak buat apa? Ni main malam ni. Apa betul-betul? Tadi isteri tanya, duk siap-siap pakai baju. Isteri tanya, abang nak pergi mana tu? Tuan-tuan, abang apa? Abang ni faham soalan ke tak ni? Tanya pun tak mau jawab apa saya apa. Tak apalah, saya tolong jawab lah. Saya nak pergi kuliah. Betul tak? Tuan-tuan niatlah hati tuan-tuan nak main kuliah. Nabi kata apa? Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu bi tariqan al-jannah. Siapa tempuh satu jalan untuk pergi menuntut ilmu, maka Allah pemudah jalan dia untuk masuk syurga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu melintas di tempat nama taman syurga, mai singgahlah. Ya Rasulullah, ma ghanimatu majalisudz dzikr. Apa habuan kami dapat bila kami duduk majlis zikir macam ini? Kata Nabi SAW, al-jannah, al-jannah, syurga, syurga untuk dia. Itu kelebihan tuan-tuan duduk majlis ilmu. Yang tu tak tepi set. Tapi disebabkan tuan-tuan nak main majlis malam ni, yang tuan-tuan duduk set dalam kepala nak main majlis ilmu, tadi nak main tadi ambil semayang di sini ke ambil semayang kat rumah? Semayang kat rumah. Ambil semayang kat rumah. Setiap daripada tuan-tuan basuh tangan, tuan-tuan basuh muka, tuan-tuan kumuk-kumuk, basuh muka, basuh lengan, basuh kepala, basuh kaki. Nabi SAW kata apa? Setiap perbuatan itu akan menggugurkan dosa.
Basuh tangan gugur dosa, basuh muka gugur dosa. Setiap daripada perbuatan itu ada pahala, 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 pahala. Ingat nak pergi mana? Nak pergi dengar kuliah. Tapi tuan-tuan dah buat pahala dan buat pengampunan dosa waktu di rumah dengan ambil wudu. Lepas tu pakai baju tak main masjid ni? Pakailah. Pilih tak? Kau main macam tu je Sus punya tu. Tak, pilih. Tengok yang ni elok sikit, yang ni elok sikit. Pasal apa pakai pilih baju yang elok-elok sikit? Pasal nak pergi masjid. Dan Allah sebut dalam Quran, berhiaslah. Berhiaslah. Surah Salih Alaihi Muhammad. Surah apa? Allah surah. Lupa dah. Salih Alaihi Muhammad. Berhias nak pergi masjid. Allah suruh pakai perelok pergi masjid. Dah dapat pahala lagi sebab Allah perintah pergi masjid. Kemudian Salih Muhammad main masjid fi kulli khutwatin, pada setiap langkah itu Allah tulis pahala. Allah padam satu dosa. Allah angkat satu derajat. Setiap langkah main daripada rumah main sini ni. Rumah kat mana? Jauh, lagi banyak pahala. Dekat sikit, kurang sikit, tapi banyak pahala. Cuba kira rumah paling dekat nak main masjid. 500 langkah apa boleh jadi? Tapi Ustaz, saya main dengan kereta. Mana saya duduk langkah? Kereta saya bukan Flintstone. Kereta Flintstone duduk langkah kat bawah. Tak. Allah tahulah nak kira langkah tu lagu mana. Faham tak ni? Lepas tu main masuk masjid. Salih Alaihi Muhammad. Niat baca doa sampai masjid ni. Langkah kaki kanan ke kaki kiri. Kaki kanan, pahala lagi. Baca doa, pahala lagi. Masuklah masjid, niat itikaf, pahala lagi. Semayang berjemaah, pahala lagi. Semayang maghrib berjemaah tadi ni, pahala lagi. Semayang sunat, pahala lagi. Semua kes satu je. Nak pergi dengar kuliah. Tuan-tuan nampak tak berapa rantai amalan yang tuan-tuan boleh buat sebab nak buat satu benda tu. Apa faham ke tak faham aku cakap apa ni? Itulah maksudnya rahmat Allah limpah kat kita atas satu benda kita nak buat, kita dapat macam-macam benda. Ini baru cerita hari ni, tak cerita Ramadan ni. Ramadan ni lagi macam berantai benda yang tuan-tuan akan dapat. Kita semayang tuan-tuan, mana pernah duduk semayang sampai 8 rakaat campur 3, 11 rakaat lepas daripada semayang isyak selain pada Ramadan. Apa kata malam ni saya cadang, jom kita buat semayang sunat tasbih lepas tu lebih kurang 20 rakaat lepas ni, mau tak tuan-tuan? Tak ada dengan tu imam start kereta belah balik. Tak ada, kita tak ada kekuatan untuk semayang banyak-banyak selain pada Ramadan. Sebab Ramadan Allah limpah rahmah dan barakah. So kita ada kekuatan macam tu. Jadi kalau macam tu punya keadaan, patut kita rasa macam mana? Excited tuan-tuan. Patut kita rasa seronok. Dan bila kita rasa seronok, kita dah mula planning. Dah ada plan tak? AJK Masjid ada plan. Tapi yang best, AJK Masjid bukan plan kat dia, dia plan kat orang. Bulan Ramadan ni kita nak buat 8 rakaat ya. Kita buat 20 lah. Kita buat 8 dah lah. Kita buat 20 lah. Bagi panjang sikit. Kita bagi tu imam. Kita bagi tu imam macam perdah-perdah sikit. Satu muka surat, satu rakaat. Jadi 20 rakaat, ya habis satu juzuk satu malam. Apa pendapat tuan sekalian? Kita okey juga, okey juga. Dia tak main pun. Dia yang cadang tu pergi cari tempat 8 baca surah Al-Ikhlas. Dia plan tu kat orang. Dia punya excited tu nak plan tu, dia plan kat orang, bukan plan kat dia. Allahumma salli Muhammad tuan-tuan. Jadi subhanallah, ni cerita plan kat kita. Apa plan tuan-tuan? Tuan-tuan plan lah nak semayang tarawih kat mana supaya tuan-tuan dapat perfect, dapat ibadat tarawih yang paling best. Mana? Dia pun cari tempat, antara tempat saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan jawab ikhlas. Antara tempat 20 dengan 8 tuan-tuan semayang yang mana? Okey, tak apalah. Okey, yang 8, okey 8. Yang 8 tu dia antara yang baca kuliah kulhuwallah ataupun surah lazim dengan yang baca satu muka surat satu rakaat, tuan-tuan pilih yang mana? Hampa ikhlas jawab macam mana? Dia main masjid tuan-tuan. Elok-elok kat belakang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seluruh Fatihah ni. Waladdallin. Amin. Duduk dia baca surah apa ni?
Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Nun pula dah. Salah masjid dah aku ni. Aduh. Tengok-tengok Nun. Allahu Akbar. Cantik. Aduh. Maksudnya, memang kita tak best cerita dia. Apa mengaku tak? Memang kita tak best. Sebab kita tak syok. Tak syok. Ada setengah masjid Tok Imam. Tok Imam ya, kami buat keputusan Tok Imam. Kita baca satu muka surat. Dia kata, Allah. Siapalah dia buat keputusan. Dia tugas nak buat lagu mana? Baca lah. Sebab betul lah tuan-tuan. Sungguh-sungguh betul-betul lah. Kita kena muhasabah diri kita banyak betul-betul. Tak seronok tuan. Kita tak best. Kita tak lazat, kita tak syok untuk kita ibadat dalam bulan Ramadan. Maksudnya hati kita ni ada muskilah. Hati kita ni ada masalah. Jadi subhanallah, dan saya cuma plan buat perancangan. Nak puasa berapa hari? Tu tak sedap plan lah, memang kena puasa 30 hari. Ni, nak pergi beli baju raya, beli raya siap-siap. Tak sedap kalut hari tu baru nak baju nak orang kalut lah ni baru nak beli baju raya. Jangan. Kita berhenti siap untuk azan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Baik tuan-tuan, tolong saya nak minta tahun ni punya Ramadan tolong keluarkan benda-benda yang boleh menyebabkan kita ketinggalan dalam amalan dalam bulan Ramadan ni. Contoh, nak beli baju raya, pergi beli awal-awal. Terus duduk tunggu waktu apa nak tarawih tu lah dia nak kelang kabut pergi. Nah, lepas tu lagi satu kan suka perosak apa ni ibadat mak ayah kita. Orang tua tu duk buka puasa, mayang tarawih, semayang jemaah tak pernah tinggal. Balik-balik anak-anak dia daripada Putra Haid ni, mak ayah kami nak bawa pergi buka puasa kat keluar. Nah ni, bila pergi buka puasa kat luar kelang kabut lah orang tua tu, ni mak ni nak semayang tak mana, ayah ni nak semayang tak mana. Kami pun tak tahu surau kat mana. Tak, kami ni jamak kasar. Tak apa lama jamak kasar, tinggal orang tua tu, dia tu semayang maghrib tak pernah tinggal main jemaah tau. Ya, sunat qabliyah maghrib tak pernah tinggal, ba'diyah maghrib tak pernah tinggal. Kita balik je pasal melikuk dia. Tarawih pun tak pergi malam tu. Susah hati mak kita tu, tak pergi tarawih ni lagu mana ni. Tak apalah mak sekali-sekala. Tuan-tuan saya nak pesan, tolong jangan pelingkup ibadat orang tua-tua kita. Ni. Muhammad. Jadi tuan-tuan tu. Baik. Apa yang kita kena buat preparation bila kita nak masuk Ramadan? Nombor satu sekali, berbetul niat elok-elok. Allah sebut dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat dia kepada Allah SWT. Jadi nombor satu, betul niat elok-elok nak masuk Ramadan ni. Pasal apa? Ustaz, bagi can tahun ni saya nak kurus. Rasa macam makin kembang, makin kembang. Ni, masuk Ramadan, nak kurus badan. Dapatlah kurus. Dapat kurus. Tapi tak dapat pahala. Tuan-tuan niat ibadat pada Allah, pahala pun dapat, kurus pun dapat. Betul niat lillah. Nombor dua, Allahumma salli ala Muhammad. Banyak berdoa. Nak masuk Ramadan, sungguh-sungguh tuan-tuan kena angkat tangan doa sungguh-sungguh bagi kita sampai masuk Ramadan. Ada orang dia tak sempat masuk Ramadan. Lagi sehari nak masuk Ramadan, meninggal. Tak ada. Ada kawan-kawan kita dulu Ramadan sekali dengan kita, yang tarawih sama-sama dengan kita, ibadat. Tahun ni tak ada lah. Tak ada dengan kita, dia tak ada lah. Tak sempat masuk Ramadan. Kita minta doa sungguh-sungguh bagi dapat masuk Ramadan. Nabi ajak dekat kita, Allahumma barik lana fi Sya'ban Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa balighna Ramadan tu maksud dia sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Ya Allah bagi kami dapat masuk Ramadan. Jangan berhenti dekat tu, minta bagi Allah bagi sihat. Minta supaya Allah bagi kuat. Minta jauh daripada penyakit. Minta bagi Ramadan ni jadi Ramadan yang paling baik dalam hidup kita. Tuan-tuan, kita ni tak teramana pun doa. Sungguh. Tuan-tuan tahu tak salafus soleh? Orang dulu 300 tahun lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad.
salafus soleh, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Salih ala Muhammad, menukilkan perkataan Ma'la bin Al-Fadl adalah mereka, yakni golongan salaf itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan supaya mereka disampaikan ke dalam bulan Ramadan. 6 bulan lagi tu. Bulan apa? Saya Muhammad. Bulan bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Kita tengok Rabiul Awal, betul? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Tahyah Awal, Tahyah Akhir. Jadi subhanallah, daripada bulan Rabiul Awal tu dah start doa dah. Ya Allah, bagilah kami sampai bulan Ramadan. Ya Allah, bagi sampai bulan Ramadan, sampai bulan Ramadan. Dengan harapan sungguh-sungguh supaya dia dapat sampai dalam bulan Ramadan. Tu baru nampak dia punya excitement tu. Dan 6 bulan lagi supaya Allah terima amalan mereka dalam bulan Ramadan yang mereka lalui hari tu ni. Tu doa salafus salih, orang-orang salaf. Allahumma salli ala Muhammad. Dia juga menyebutkan daripada Yahya bin Abi Kathir, iaitu di antara doa para salafus soleh itu ialah, Ya Allah, selamatkanlah, yakni sampaikanlah diriku hingga ke bulan Ramadan, terimalah pahala Ramadan untukku dan perkenankanlah amalanku di bulan Ramadan. Jadi mula hari ini banyakkan doa dah, banyakkan berdoa. Allahumma salli ala Muhammad. Yang berikutnya, perbanyakkan membaca Al-Quran. Dan masuk Ramadan ni, kita ni tuan-tuan perasan tak? Tiap-tiap kali, tiap tahun masuk Ramadan, kita dapat 4 juzuk ya. Lepas tu lancar sungguh. Surah Baqarah lancar, lepas tu surah semua lancar ya. Mai tengah sikit dah kokak. Tahu pasal apa? Tiap-tiap tahun surah Baqarah berhenti. Takat 4 juzuk ya. Ustaz, tahun ni saya azam, saya nak khatam 30 juzuk Al-Quran tahun ni. Betul ni? Betul. Tahun lepas, azam yang sama juga. Tahun sebelum tu pun azam yang sama juga. Dapat tak? Tak, Ustaz. Tahu pasal apa? Antara kelemahan kita ialah kita tak lancar bacaan. Seronok tak kalau kita baca Quran macam kita baca surah Yasin? Bagaimana? Orang duk baca Yasin ni, kita duk kat luar berjalan masuk tu. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tuan-tuan betul-betul hafal tak surah Yasin? Kita bukan hafal, tapi kita boleh ikut. Tahu pasal apa? Pasal selalu duduk ulang. Dia ni. Dia masuk duduk orang keliling baca Yasin ni. Dia patak surah Yasin tengah-tengah. Dia main lambat, dia segan nak ambil. Tahu tak, dia cari Quran, dia ambil Quran kat tepi. Orang sambil mulut duk ikut orang baca Yasin, dia duk cari surah Yasin. Sampai orang habis baca surah Yasin, dia cari surah Yasin, tak jumpa lagi. Nak cerita, punya lancang bacaan. Seronok kalau kita baca Quran macam kita baca surah Yasin. Tok-tok kita macam tu kan, kita baca Quran, dia duk baring kat sana. Kita salah, dia tegur. Dia bukan hafal Quran, tapi dia dah lancang, lazim dengan Quran. Nak dapat lazim, lancang dengan Quran ni, tuan-tuan kena baca Quran selalu. Sebab tu start dia, kalau tuan-tuan tak mampu nak khatam 30 juzuk Quran dalam bulan Ramadan, tak apa. Tak ada masalah. Start daripada bulan Rejab, baca Quran lah. Baca Quran lah. Rejab 10 juzuk, Syakban 10 juzuk, main Ramadan khatam sekali ramai-ramai dengan orang. Ini dia baca surah Baqarah, main malam 27, orang khatam, dia pun qul huwallahu ahad, Allahu kamil lagi. Siap pakai kolok pakai main bunga ni kat bumi. Tak khatam, nipu. Aduh, subhanallah. Khatamlah, khatam ramai-ramai, tapi dia mula awal, okey je. Biasakan, lancangkan kita untuk membaca Al-Quran. Syahrul Ramadhana alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah sebut masa ini dalam bulan Ramadan itu ada padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan di antara yang benar dengan yang salah.
Tuan-tuan tahu tak? Mari kita ambil tengok macam mana amalan orang-orang dulu dengan Al-Quran. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala meriwayatkan bahawa Al-Aswad mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan setiap 2 malam sekali. Maksudnya, 1 malam 15 juzuk baca. Boleh? Tuan-tuan memang boleh punya Tok Wali. Khatam Al-Quran 3 Qul huwallah 3 kali khatam Quran. Dia pakai model itu. Yang kedua, tuan-tuan, Qatadah rahimahullah ta'ala mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali, seminggu sekali. Bila tibanya Ramadan, dia mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Bila masuk 10 akhir Ramadan, dia mengkhatamkan Al-Quran pada setiap hari. Ini Qatadah rahimahullah ta'ala. Daripada Mujahid rahimahullah bahwasanya beliau mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebanyak sekali setiap malam. Setiap malam sekali. Berkata Ar-Rabai daripada bin Sulaiman rahimahullah ta'ala bahawa Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam bulan Ramadan di luar bacaan solat dia. Yang Quran yang baca dalam solat tak kira. Dia punya baca di luar tu saja, sehari khatam 2 kali. Tu imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Allahumma salli alaihi. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, bila masuk bulan Ramadan, bulan ini ialah bulan tilawah dan bulan memberi orang makan. Baik, Allahumma salli. Itu dia antaranya. Kemudian tuan-tuan, nak masuk Ramadan, tuan-tuan kena buat preparation physical. Physical kita kena start dah. Yang mana yang sakit-sakit, nak kena pergi berubat supaya jadi sihat, supaya kita dapat ibadat dengan sempurna dalam bulan Ramadan. Banyak doa bagi sihat tubuh badan. Yang mana yang tak biasa banyak ibadah, tadi duduk dalam kereta tengok cerita Nujum 4 Belalang. Berkatalah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ahli nujum negara apa? Negara Beringin Rendang tu, Piramli tu, yang lagi satu tu. Dia kata ada satu masalah, satu banyak-banyak, 2 jarang-jarang, 3 kadang-kadang, 4 sikit-sikit. Apa jawapannya tuanku? Kita jawapannya tarawih. 1, minggu pertama banyak orang semayang tarawih. Minggu kedua sudah jarang-jarang orang semayang tarawih. Minggu ketiga kadang-kadang pi, kadang-kadang tak pi. Minggu keempat tinggal sikit saja orang semayang tarawih. Itu jawapannya tuanku. Kita diberikan kemenangan yang ketiga. Tuan-tuan, subhanallah, itulah tarawih. Betul, hari pertama penuh sampai pasang khemah kat luar. Tanya AJK Masjid, pengurusi, ni sewa khemah ni? Sewa Ustaz, orang ramai Ustaz. Ni sewa sebulan ke? Tak Ustaz, seminggu je. Tahu pasal orang ramai. Tuan-tuan tahu pasal apa? Bukan cerita orang tu main sembahyang tarawih seminggu. Kita pun serupa. Kita pulun baca Quran, minggu pertama je semangat. Main tadarus lah, bukan main. Lepas tu hampa pun royub, tak tahu pergi mana. Tadi 10 bukan main, 10 tahun ni, 10 tahun ni, 10 tahun ni, berebut nak jadi ni, grup A lah, grup B lah, grup C lah. Tinggal berapa orang kerat je orang tadarus Quran sampai habis. Pasal apa? Tahu tak pasal apa? Kita penat. Kita tak biasa ibadat banyak. Kita tak biasa duk semayang banyak-banyak. Kita tak biasa duk baca Quran banyak-banyak, puasa banyak-banyak. Tu bukan kita. Tiba-tiba terjun buat ibadat tak buat banyak-banyak straight. Kita penat lah. Contoh mudah lah tuan-tuan. Masjid buat larian maraton. Buka pendaftaran. Larian menyambut Ramadan 5 km pusing Putra Haid ni. Sila isi pendaftaran. Mai hari tu tuan-tuan, tengok-tengok siapa pun tak daftar, pakat balik kampung.
Jadi pengurusi masjid buat pengumuman, semua AJK masjid diperintahkan untuk lari hari tu. Kawan kan tak pernah duduk lari, tuan-tuan, baru tu telefon anak, hang ada kasut lebih tak? Main tak kat ayah sepasang. Seluar trek ada lah, seluar trek pun ada lah semua. Dia main hantar seluar trek lah, baju apa semua dengan kasut. Tuan-tuan, tak pernah lari, hari tu baru nak lari, agak-agak sampai dah 5 km. 50 meter ya. Dekat situ. Sampai kat pagar tu dah krem kaki dah. Itulah kita dengan ibadat dalam bulan Ramadan. Kita tak biasa buat ibadat banyak. Sebab tu Allah susun elok Rejab, Sya'ban, Ramadan. Rejab berbulan dah start dah bangkit qiyamul lail, start puasa-puasa sunat, start dah sedekah, start pergi masjid, start sembahyang qabliyah ba'diyah, start baca Quran. Masuk bulan Sya'ban lebih sikit dah. Nabi SAW banyak puasa dalam bulan Sya'ban. Main masuk bulan Ramadan, biasa dah baca Quran, biasa dah sembahyang sunat, biasa dah puasa. Kena ada preparation macam tu. Dan yang terakhir, yang keempat, tuan-tuan, persiapan Allahumma salli Muhammad, material. Kena ada lah persiapan material, duit. Nak sedekah banyak mana? Tuan-tuan kena ada plan lah. Ustaz, tahun ni saya nak sedekah 1,000. Okey. Arrange siap-siap. Hari pertama sampai hari 30. Sehari saya nak allocate RM20. Ustaz, setiap pagi saya nak sedekah RM20. Pagi, satu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah engkau berkatilah pada waktu pagi umatku ni dapat keberkatan sedekah waktu pagi. Malaikat 2 orang mai, ya Allah engkau gantikanlah dengan gantian lebih baik kepada orang yang sedekah ni. Salah orang lagi malaikat, ya Allah engkau musnahkanlah harta orang yang kedekut ni. Pagi. So setiap pagi bulan Ramadan tuan-tuan sedekah RM20, RM20, RM20. Allah, RM20 ya tuan-tuan, orang Putrahai ni tak ada apa lah celah gigi. Ustaz ni kata RM20 tuan. RM20, RM20, habis. Kalau allocation dia 1,000, RM20 kali 6 kali 30 berapa? Baru 600. Ada lagi 400 lagi. 400 lagi 400. Splitkan 10 akhir Ramadan 11 malam untuk kena Lailatul Qadar. RM40 masuk, RM40 masuk, malam pagi RM20, malam RM40, pagi RM20, malam RM40. Kena puk malam tu Lailatul Qadar, tuan-tuan, seolah-olah sedekah salih alaihi wasallam. Berapa? RM40 kali 700 kali ganda kan sebut Al-Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat fi kulli matin habbah, bandingan derma kamu infak jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. 700 kali ganda. Kena pula Sayyid Muhammad malam Ramadan, ganda pula yang sunat, ganda pula 10 kali ganda. Ni ni. Kalau RM1 dah 7,000, RM10 dah 70,000. Tengok ni. Kalau RM40, tu yang matematik empas sopa aku kan. 2,800. Ha. 2,800 ya. Ha. Setiap malam selama 84 tahun. Kalau kena malam tu, macam sedekah banyak tu, setiap malam selama, kalau 2,800 malam ni, malam esok, malam lusa. Bila berhenti? 84 tahun ni. Carilah Lailatul Qadar. Kena ada allocation yang macam tu. Ini dari segi kita punya sedekah. Nak bagi makan, nak bagi orang buka puasa, nak apa-apa yang sebut sebagai sedekah, kena ada siap preparation, planning kita sebelum kita masuk Ramadan. Itulah tuan-tuan berapa daripada perkara yang boleh kita bincangkan pada pagi ini, malam ni insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah jadi manfaat. Saya ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Semoga Ramadan kali ini jadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Allah berikan kepada kita kesehatan untuk kita beramal dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan ini jadi Ramadan yang paling istimewa, Ramadan yang akan mengampunkan seluruh dosa-dosa kita, mengangkat darjat kita dan mengurniakan takwa di sisi Allah kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekali itu. Terima kasih pihak masjid atas jemputan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'an wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wa hadina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ana batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah bi'al alamin.